Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Sampailah kan bila dah dewasa ni kan, kita dah mula memberontak kan, bukan remaja, jiwa remaja kan. Dekat situ saya dah mula buat benda lain pula, Seperti meluahkan apa yang dekat dalam jiwa saya. terbuku di fikiran. Ya, jadi mula daripada tingkatan 2 tu saya dah mula tulis sajak pendek-pendek. Saya tulis apa semua, dan kemudian ada yang hantar majalah, hantar surat khabar, dan ada yang dapat sampai RM5 masa itu. Ya. Jadi masa itu tingkatan 2 saya dah tulis. Apa benda-benda yang abang tulis tu bang? Okey. Contohlah macam saya contoh saya ini yang saya teringat yang masih dulu. Nah, dalam buku tu saya tulis malam contoh. Kan sepi tetapi tidak sepi apa sunyi. Sorry. Sepi tetapi tidak sunyi dari dosa. Okey. Jadi antara pahala dan dosa, kau fikirlah apa yang kau nak itu. Apa? Itu adalah pilihan. Contoh macam itu. Jadi pasal benda tu berlaku kita tengok, sebab zaman saya remaja masa itu sangat zaman yang sangat apa ni? Kata orang tu sangat bahaya tau untuk remaja-remaja ni. Pada ketika itu. Ya, ketika tu. Kenapa? Kenapa? Sebab masa itu zaman dadah. Okey. Zaman dadah, heroin apa semua kan. Dan kemudian kalau kita salah jumpa kawan, jumpa kawan, maka kita akan terlibat dengan dadah. Kalau kita tak kawan dengan dia orang, kita tak pandai belajar main gitar. Jadi salah betul. Ya. Di luar mati mak. Saya selalu campur dengan dia orang sebab mereka ni hanya adalah masalah dalaman je, rohani yang sebenar. Masalah rohani, tapi yang sebenar mereka sangat baik. Masalah rohani. Ya, jadi masalah rohani ni kan macam kita zahir kita nak makan. Rohani ni bila kita kosong, kita rasa kita perlukan tu supaya dia dapat rehat. Kan? Otak dia kan pasal apa bila cakap, bila dekat time dia berdengung tu kan apa yang nak fikir? Dia cuma nak fikir nak apa? Nak relax ya kan nak feel sendiri apa semua. Dan mereka ni semua kebanyakan semua berbakat. Ya, yang ada bijak pandai kan piksa apa semua kan bila dah kena tangkap tu baru tahu bahawa dia bila piksa apa masa tu kita ambil LCE, MCE semua result bagus-bagus, masuk universiti dan kemudian jadi orang-orang yang hebat-hebat. Kalau tak kena tangkap, dia orang akan jadi macam itu. Maksudnya memang budak bijak-bijak. Dan kemudian sampai ada yang apa ni lupakan apa benda tu dan dia main muzik, dia berjaya. Tempat-tempat saya tahu, saya asal daripada Johor Bahru. Saya tak payah sebut pun, saya rasa apa ni Ed Samad pun tahu siapa semua datang daripada Johor Bahru. Dan kita semua memang serentak maksudnya. Cuma saya lambat. Lambat dari segi apa? Lambat dari segi masuk dalam muzik tu. Dalam muzik tu. Contoh macam Arwah Yazid, itu batch saya. Arwah Yazid dah pergi dulu. Saya berhenti kejap, sambung belajar kan apa semua. Walaupun masih umur 14 tahun saya dah ada dah kumpulan sendiri. Maknanya kumpulan tu di Emotion. Masa tu ada seorang gitaris kita kenal gitaris tu Manjanda nama dia. Dia dekat apa ni? Dekat Johor Bahru. Alhamdulillah masih sihat sampai sekarang. Memang orang semua respect. Dia gitaris yang hebat masa tu, Pop Yeye. Kan dan sampai sekarang dia dan orang respect dia sebab dia musician. Sebab dia masih main muzik sampai sekarang. Dan dia otai yang orang apa ni bila jumpa dengan sesiapa pun dia merendah diri kan dan kemudian dia suka perform.
Dan saya dapat bersama-sama. Masih umur saya 16 tahun, kumpulan saya paling muda pun masih tu umur 27. Yang lain semua 20 apa 30 kan apa semua. Abang paling muda lah. Saya masa tu bolehlah katakan dah masih muda tu. Jadi 16 tahun dulu hidup saya dah mula tulis lagu. 16 tahun. 16 tahun. Tanyalah lagu apa? Lagu apa? Mengapa Niki Astria. Cuma lagu tu masih saya buat dulu kan dia minor. Tapi bila saya tawarkan untuk menulis lagu untuk Niki Astria masa tu kan saya tengok yalah kita apply, kita buat homework apa semua. Indonesia suka major. Itu saya tukar major. Tukar pada major. Saya tukar pada major dan saya buat dan akhirnya terima. Itulah lagu Niki Astria. Niki Astria mengapa 16 tahun? Ya. Bila abang rekod tu umur berapa bang? Tak ada rekod. Dulu semua dalam kepala otak. Mana ada masa rekod Niki Astria. Rekod Niki Astria. Niki Astria rekod tu saya rasa 95 gitu. Ya. Lama juga abang simpan perap. Sebab saya cakap kan bila saya tulis tu kan lagu saya letak, saya abadikan dalam satu buku saya. Dan kemudian ada lagi beberapa lagu yang keluar daripada situ lah kan. Antaranya ada yang hit, ada yang tak hit kan ada yang semuanya. Ada yang saya ambil kan dia punya melodi depan, melodi belakang kat situ. Macam mana abang boleh terlibat dengan pegang alat muzik in the first place? Kan saya dah cakap dekat sana kan masa itu kita kehidupan kita ni kita struggling tau. Kan struggling dengan satu budaya baru yang dibawa masuk budaya dadah. Jadi masih budaya dadah tu kan dia datang dengan muzik apa sekali. Budaya betul kan? Ya, sangat. music. Jadi kalau dulu kalau siapa tak isap dadah tu maknanya tak cool. Masih umur kita lah, bukan semua orang. Kerajaan dia cuba melarang, dia cuba apa semua. Macam sekarang juga. Yeah. Kita ada sampai kena gantung dadah tapi benda tu sangat-sangat bebas. Siapa nak itu kan. Jadi belajar alat muzik tu kebanyakan yang mereka ni yang pandai semua dah terlibat dengan dadah. Ada yang hidup sampai sekarang, ada yang popular sampai sekarang, ada yang mati pun. Semuanya. Yeah. Pasal dadah. Yang reform lebih daripada 50% daripada mereka Yeah. Yang kecundang pun tinggi. Bang, saya curious bang. Dadah, jenis dadah yang ada pada masa tu, kalau ganja tu biasa lah. Kalau yang macam yang heavy stuffnya pun masa tu saya ingat masih zaman saya tu kan diorang dah heroin, LSD tu, Roche apa semua kan kemudian dia kata ada seorang kita orang dengar daripada tingkat atas tu dia boleh terjun kan ke bawah. Pasal dia kata dia boleh terbang kan. Jadi masa tu jadi saya ni terkawal pasal satu bapak saya kan dia selalu ingatkan saya lah kan, jangan tinggal semayang apa semua. Jadi saya pergi nampak macam itu, nampak kita campur tapi yang sebenar kita nak belajar. Ada jelas apa abang mahu daripada situ Ya, kita hidup kita kena ada fokus, kita kena ada agenda, kemudian kita ada kemahuan kan. Saya masa itu saya perlukan macam mana nak petik, macam mana nak pegang chord apa semua kan. Dan akhirnya saya terkeluar daripada kumpulan tu, kelompok tu. Sebab bila masa dekat sekolah, saya berkawan pula dengan kawan-kawan kan yang mereka ni belajar muzik dekat luar. Sekolah. Belajar bukan kat sekolah. Sekolah tak ada. Sekolah dulu memang tak ada belajar muzik. Diorang ni belajar muzik proper, formal punya belajar. Tapi yalah macam sekarang ni adalah beberapa yang saya rasa tak payahlah nak sebut lah kan banyak-banyak tempat institusi yang
mengajar kan Hujung minggu dia orang pergi, dia belajar main piano, dia belajar itu. Jadi kita kumpul dekat situ. Bila kita berkumpul kan makin banyak kita punya pengalaman. Jadi kita lagi tahu pegang chord macam mana kan dan kita banyaklah yang kita terdedah. Oh ya, dahsyat budak ni kan Bila dahsyat budak ni je, pergi jumpa dengan dia. Orang kata kita opportunist. Tak, kita bukan opportunist. Kita nak belajar. Betul. Kita nak pengalaman. Kita nak sebaik mereka. Walaupun masa itu kita dah pandai chord family chord C, family chord A minor, kita nak pegang yang lain juga. Nak tahu juga macam mana dia tukar kan. Tiba-tiba je kan ada modulate. Wah, hebat ni. Kan, sedangkan benda-benda tu semua kita tak belajar. Jadi untuk belajar muzik ni kita itulah University of God, kata awang BPR. University of God tadi tu. Sebenarnya saya interested sangat nak tahu yang pasal abang cakap era abang tu ialah zaman dadah masuk tu kan. Tu sekitar 70s tu. Memang dia orang tak segan-segan jumpa untuk jual. Dia panggil mak pet kan, pegang. Sampai saya pun kena itu, saya pun kena tuduh kan, sebagai dadah pengedar. Bukan pengedar lah, pengguna. sebagai yang mengisap pengguna. Sebab masa itu badan saya kurus. Saya memang kurus, dilahirkan kurus. Sekarang ni badan saya naik kan. Dan kita pula berkawan, kita tak boleh nak cakap apa. Dan polis masa itu kan, ramai yang sebenar. Ramai, kalau kita kumpul dia datang. Dia cuba berusaha untuk mengurangkan kes-kes seperti macam ini. Kan? Sebab masalah kita ni yang dekat itu, kawan-kawan yang saya kenal ni semua, dia orang main gitar, dia orang ada job. Maknanya yang sebenar dia orang ada job, dia orang kerja dekat klub kan, main gitar, nyanyi. Dia orang ada duit. Ya, dia orang ada duit. Tapi yang mencuri ni semua yang tak ada duit. Saya punya baju, saya punya seluar pun pernah kena curi juga kan. Jadi yang ini adalah yang yang kata orang tu, yang tak bekerja, tak apa semua kan. Itu yang dia orang lah yang datang pergi mencuri apa semua. Tapi yang lain yang sama-sama dengan saya ni apa semua kan, yang saya belajar, memang dia orang semua music passion kat music, dan dia orang ada kerja. Yang ada setengah tu siang dia kerja lain, malam kan dia main music. Abang dah menyedari benda ni di usia yang sangat muda, usia remaja. Abang dah expose pada dadah. I mean, abang kenal lah orang-orang dadah ni. Dan menelusuri masa. Abang bukan tu saja. Kita duduk kat bus stop kan, kita nampak peluru berdepan kita tembak. Apa tu? Bertembak-tembak ni antara gangster. Ni tempat aku, berpisau apa semua. Jadi macam saya terasa macam dekat ghetto area. Ini Johor Bahru tahun 70-an? Masih tu tahun 70-an. Wow. Jadi kalau kita nampak ni macam sekarang ni cakap macam tiap-tiap hari. Tak, dia bukan tiap-tiap hari, tapi dia berlaku. Pernah berlaku. Dan apabila dia berlaku tu memang menjadi satu peristiwa yang... Ya, peristiwa kita. Kita masih tu muda. Dan kemudian kita ni, bila masa kita remaja ni, kita belajar ikut lihat apa yang orang buat. Yes. Kan? Yeah. Kalau kita tak dapat analisa, kita tak dapat tapis, kita akan terikut lah. Tapi saya tetap macam tu. Apa kan maksudnya saya ingat bapa saya, bagaimana arwah bapa saya bagaimana dia sacrifice diri dia untuk tidak cuti, bantu orang sebab kerja hospital kan dan kemudian balik dia jual kuih apa semua. Bila saya bekerja pun saya tak nampak benda tu satu halangan. Saya mengajar, dan kemudian saya dalam satu profession lain dalam industri muzik. Tadi abang cakap lebih kurang bunyi kekosongan tadi tu kan. Kekosongan? Diri tu kosong, sebab tu yang dia perlukan dadah dan sebagainya. Dan tadi yang saya nak cakap tadi tu, abang dah menjedari dadah dan ancaman dadah dan masalah sosial yang ada ni daripada usia abang sangat muda. Lepas tu menelusuri masa tu, abang menjadi seorang cikgu, seorang guru, dan abang menjadi orang yang duduk di nazir di kementerian. Saya dekat Kementerian Pendidikan. Ya.
abang dah faham dah masalah jiwa manusia ni sebenarnya. Abang ada benda tu. Ya, sebab apa bila saya jumpa dengan sesiapa sahaja, kalau dia orang ada nampak, kita tak boleh nak nampak kita ni, jangan besarkan perkara yang kecil. Jangan besarkan perkara yang kecil. Okey. Kalau orang kata jangan besarkan yang kecil, jangan kecilkan yang besar. Dan yang paling penting sekali, jangan haramkan yang halal, jangan halalkan yang haram. Jadi manusia ni, sedangkan dalam firman Allah SWT kan, Allah mengajar apa, Allah bagi apa petunjuk kan, Allah bagi kita peluang lagi. Kalau orang tu dosa macam mana pun, akhirnya kan, melainkan kalau dia dah bertaubat. Jadi saya ambil pendekatan tu je. Kalau orang buat salah kan, tak ada masalah kalau kita minta dia berubah. Dan saya lihat kawan-kawan saya yang bersalah kan, dan kemudian dalam hayal dia tidak ada peluang. Mana di tengah hayal kan, makan dadah, dia jalan kat dengan jalan raya, dia kena langgar mati. Kemudian kena segit, otak semua dekat bersepai dekat itu. Jadi saya rasa semua orang perlu kita bagi peluang yang kedua. Semua orang dia berpeluang untuk berubah. Dalam kehidupan abang, pengalaman abang, orang berubah tak bang? Ya, sebab itulah saya kata saya tulis lagu ni sebagai terapi. Betul. Faham. Okey. Dan kemudian dalam master saya pun saya ambil terapi seni. Yang mana terapi ini kan adalah untuk dia sebagai satu ubat untuk diri seseorang tu sendiri. Sebab apa yang ada pada kita ni kan, selalunya is a bridge from unconsciousness to consciousness. Jadi apa yang kat dalam ni kita luahkan, apa yang berlaku kat dalam ni kita tak unconscious ni, pada satu yang conscious. Balik semula kat situ. Bila kita cerita, bila kita sembahyang tu, kita tinggalkan yang luar. Apa yang kat dunia ni, kita menghadap Allah SWT. Selepas kita sembahyang kan, kita bawa apa yang kita sembahyang ni keluar. Selamat hidup insya-Allah. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Jeng jeng jeng. Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, hubungan rambang adalah asas kepada kedewasaan.